mula kelas kita dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, terima kasih pelajar-pelajar yang mengikuti kelas online pada pagi ini. Kita ada dalam 9 orang pelajar ataupun 2, 4, 6, 7. Okey, ada 7 pelajar. Tadi ada Alia kan, dah left lah. Dan ada Cikgu Syahira. Okey. Untuk tajuk yang kita nak bincang hari ini, sebenarnya tajuk ini kita dah belajar. Kalau kamu perasan, pelajar yang masuk awal lagi tu, masuk awal, contohnya Syafiqah, Putri, siapa lagi yang masuk awal, Balkis, itu adalah pelajar-pelajar yang awal masuk, iaitu batch yang pertama. Kita dah belajar, kita dah belajar tajuk ini secara teori, dan amali pun kita dah buat. So hari ni sekadar revision ulang kaji, kerana di tangan kamu ada kertas penilaian pengetahuan, kertas penilaian pengetahuan untuk kamu buatlah, untuk kamu buat dan hantar pada cikgu lah macam biasa. Okey, hari tu kamu dah buat. Hari tu kamu dah buat tugasan, di sekolah ada dah buat, dah hantar dah kat cikgu. Tetapi ada sedikit perubahan format. Yang cikgu bagi kepada kamu tu adalah yang terkini, yang terkini sebelum kita PKP lah. Okay, oleh itu untuk kelas hari ni kamu dengarlah cikgu punya ulang kaji ataupun kamu punya revision balik, di mana hari ni kita nak bincang konsep berkenaan dengan persempelan, persempelan ternakan. Okey, persempelan ternakan sangat penting di dalam kita punya industri aquaculture, kerana di persempelan kita boleh boleh dapat dapat menghasilkan atau kita dapat tahu beberapa perkara. Sebagai contoh awal cikgu bagi tahu, bila kita buat kerja persempelan, kita akan dapat tahu bentuk fizikal ternakan, di mana kita boleh tahu ternakan tersebut adakah dia dijangkiti penyakit, ataupun kita boleh tengok ternakan tersebut adakah dia ada tanda-tanda fizikal, seperti luka atau ulcer. Kamu dah belajar tanda-tanda penyakit tu, sama ada luka, ulcer, ataupun dia punya mata dia bengkak ke, abdomen dia bengkak ke, sebagai contoh. Itu adalah berkaitan dengan penyakit ternakan. Okey. Bila kita buat sampel, kita dah tahu, kita nampak. So tindakan seterusnya, itu tindakan seterusnya kita nak buat apa? Okey, kita kuarantin ternakan, kuarantin. Kalau dalam kuarantin tu kita rawat. Rawat tu ada kaedah-kaedahnya rawat, ada kaedah mandian, ada kaedah celupan. Nanti depan hari nanti kamu akan belajar kaedah untuk rawat ternakan. So semua benda tu bermula dengan persempelan. Cikgu bagi contoh yang kedua. Daripada persempelan kita dapat tahu jumlah makanan. Jumlah makanan kita nak bagi kepada ikan. Daripada persempelan juga kita tahu
perkara-perkara yang lain lah. Nanti kita bincang di slide yang ke 10-11 tu, kamu boleh tengok. Okey. Seterusnya, okey, apa konsep persempelan ya? Apa konsep persempelan? Ini kamu kena ingat, konsep persempelan. Cikgu gambarkan konsep tersebut dalam satu slide saja. Yang pertama, kita tangkap. Sampel ni macam mana kita nak buat? Kita tangkap sampel. Tangkap tenakan, tangkap, ambil. Itu perkataan yang samalah. Ambil ke, tangkap ke, sebagai kamu dah tahu. Kalau di kolam, macam mana kita nak ambil ikan, atau nak tangkap ikan, atau nak tuai ikan, kita pakai jaring ataupun jala. Mana itu adalah kawasan yang luas. Kalau di tangki fiber, ini selalu cikgu sebut pakai penyauk. Tak ada orang pakai jaring ya di tangki ya. Okey, itu konsep sama tangkap, tuai, ambil. Perkataan-perkataan ni kamu akan jumpa sehinggalah kamu habis belajar aqua ini Tangkap, ambil, tuai. Itu adalah perkataan yang hampir sama lah. Okey, ukur. Lepas kita tangkap, kita kena ukur. Ukur dulu. Ukur apa? Ukur panjang. Ukur panjang tenakan. Apa peralatan kat situ kalau kita boleh tengok, dia pakai pita ukur. Gambar kedua dia pakai pita ukur. Ataupun kita pakai pembaris. Bila ikan tu dalam bentuk benih, kita just pakai pembaris saja. Kalau ikan tu besar macam ikan keli yang kamu buat itu, kita pakai pita ukur. Okey, bila lepas ukur, kita catat maklumat tersebut. Kita labelkan ikan ni ikan A. A ataupun 1, catat berapa panjang dia. Okey, ukur ni cikgu nak bincang lagi. Ukur ni dia ada total length. Total length dia ada satu lagi dia panggil satu lagi dia panggil ingatlah cikgu. Okey. Yang penting ukur ni cikgu nak dia daripada mulut sehinggalah kepada hujung ekor tenakan tersebut. Kita nak ukur situ. Ada satu lagi dia ukur sehinggalah pangkal ekor saja. Pangkal ekor. Kat sini ada tak slide cikgu? Nanti kita tengoklah. Kalau tak ada cikgu search lah nanti. Cikgu nak tunjuk. Dia ukur ni dia ada dua cara. Satu daripada mulut hingga ke sebelum ekor. Itu satu cara. Cara yang kedua daripada mulut sehingga hujung ekor. Itu cara kedua. Jadi kita nak adalah cara yang kedua. Daripada mulut sehinggalah hujung ekor. Okey. Langkah seterusnya. Langkah seterusnya kita timbang. Okey, bila lepas ukur kita timbang ikan tu. Timbang, apa kita nak tahu bila timbang? Kita nak tahu berat. Kita nak tahu berat ikan tu. Nama ada kita guna penimbang digital. Penimbang digital hanya sesuai untuk ikan yang bersaiz kecil. Kita nampak ikan tu kecil, ya boleh guna penimbang digital. Kalau ikan tu besar, macam mana besarnya? Contoh ikan keli di unit kita tu besar, kita tak sesuai pakai penimbang digital kerana merisau takut rosak kita punya penimbang digital. Dan penimbang digital dia ada limit dia. Hanya beberapa kilo sahaja. So kita pakailah penimbang kilo. Mudah kita sebut itu, penimbang kilo. Kamu pernah nampak ya penimbang kilo? Penimbang kilo ialah yang ada 50 kilo, ada 10 kilo. Itu penimbang kilo. Okey. Apa kita buat selepas kita timbang? Lepas kita timbang, kita perlu melepaskan tenakan. Melepaskan tenakan. Kalau kita tengok kita punya industri aqua ni, dia penting kepada handling.
Handling ternakan tu sangatlah penting. Handling maksud dia kita menguruskan atau kita pegang ikan tu macam mana Okey, ataupun kita rasa belas kasihan kepada ikan tu maknanya masa ukur tu mungkin ada kamu terpegang sisik dia tercabut sisik dia, atau masa timbang tu kamu sisik dia tercabut. Contoh ikan tilapia dia mudah tercabut sisiknya ataupun ikan keli dia tergores, dia punya pembaris tergores kat badan dia luka. So kita perlu rawat dahulu ini penting kerana kita risau takut tempat yang dia luka tu akan dijangkiti penyakit. So kita rawat. Rawat ni ada beberapa cara. Okey, yang kamu dah tahu rawat guna akriflavin. Akriflavin tu dia adalah satu jenis ubat kalau kita tengok ubat tersebut dia warna perang hijau perang hijau keperangan, di mana dia ada dalam bentuk cecair, ada bentuk serbuk So kalau dalam bentuk serbuk kita perlu kita perlu dilute-kan dengan air ataupun kita sebut perlu campurkan dengan air campurkan dengan air, nanti dia akan jadi cecair lah daripada serbuk tu. Ada cara-cara kira dia, tapi tak apalah, kita tak payah kira tersebut, kita ambil satu sudik saja, letak dalam air, kita kacau, nanti dia akan jadi medium untuk kita rawat ternakan yang kita dapati dia ada sakit ke apa Okey, itu sangat penting so nombor 4 ni cikgu campur rawat dengan lepas rawat dengan lepas. Okey. Langkah kerja ini sangat penting kepada kamu supaya kamu tahu nanti di akhir nanti cikgu cerita kamu kena buat presentation presentation macam cikgu present ni lah. Kamu kena present langkah kerja untuk membuat tajuk-tajuk amali yang kita akan bincang nantilah Okey, slide yang seterusnya. Setakat ni ada soalan? Tak ada Okey. Okey, slide ini dia nak cerita kat kita apakah maksud persampelan Sampel maksudnya daripada populasi yang banyak kita just pilih secara random atau pilih secara rawak kita hasilkan dia sebagai sampel. Bila kita pilih tu, nama yang kita pilih tu kita namakan dia sampel sampel. Sebagai gambar ni dia tunjukkan manusia sama juga konsep dia, persampelan. Okey, persampelan ada banyak ada beberapa persampelan, kita hanya menggunakan persampelan mudah. Persampelan lain ni kita tak bincang lah persampelan lain rawak sistematik kita hanya menggunakan persampelan rawak mudah yang lain ni kamu boleh belajar semasa diploma nantilah. Cikgu tak bincang banyak. Okey, sangat penting pada kamu untuk memakai pakaian keselamatan diri Kalau dalam konteks kita buat persampelan, yang paling penting adalah sarung tangan. Sarung tangan sangatlah penting supaya dia lindung tangan kamu kepada duri-duri ikan ataupun benda-benda tajam yang ada kat ikan tu lah. Sengat, mungkin tak ada sengat kot kalau ikan hybrid, dah tak ada sengat dah. Yang penting dia lindung tangan kamu tu sebab persampelan banyak kita gunakan kita punya tangan lah supaya tidak luka tangan kamu tidak luka, ikan pun yang kita handle pun tidak luka. Okey. Ini gambar ni selalu kamu tengok. Okey. Jenis penyauk, jaring, jala fungsi dia untuk tangkap ikan, tak ada apa masalah. Okey. Ini adalah beberapa bahan bahan yang kita boleh guna untuk kita nak kurangkan keagresifan sampel agresif.
Sampel ni bila kita pegang dia sangat agresif. So kita nak kurangkan dia punya agresif dia ataupun keaktifan dia, kita pakai tension gun. Ini dia dah dalam bentuk cecair, ataupun kita pakai minyak cengkeh. Minyak cengkeh ni minyak cengkeh ni dia adalah bentuk cecair, okey, dia boleh mengurangkan keagresifan. Ataupun last sekali, kalau dua ni tak ada, kita pakai ais. Kamu pun dah buat amali tu, tengok macam mana ikan tu kalau letak ais banyak, dia matilah. Terutamanya benih. Benih ni kalau kita tersalah letak ais banyak, dia mati. Okey. Okey, yang ketiga alat ukur. Alat ukur ada dua, satu pembaris, satu pita ukur. Kita nak ukur panjang dia. Okey. Penimbang, sini ini penimbang kilo. Sebelah ni penimbang kilo, sebelah ini penimbang digital untuk kita timbang. Okey, yang paling penting juga adalah udara. Bila kita nak buat persampelan ni, kena ada udara tambahan ya. So bila kamu ambil sampel, kamu nak pindahkan sampel tu ke dalam baldi ataupun besen. Dalam besen tu perlu ada udara. So kita selalu pakai portable blower ataupun kita istilahkan dia blower katak lah. Mudah. Cikgu selalu sebut blower katak. So itu kita panggil dia portable blower. Portable blower. Kalau yang tepi ni dia ring blower. Ini berat. Ada ini 1 horsepower. Dia berat. Ring. Ingat nama dia ring blower. Okay. Ini portable blower. Okay. Baldi ataupun besen. Kita nak letak sampel. Nak letak masa kita ambil ataupun kita nak asingkan selepas kita timbang atau ukur. Okay, kita pakai satu baldi ataupun 2 baldi. Okay, seterusnya lokasi persampelan. Pada peringkat kamu ni, kamu perlu tahu kat mana kamu nak buat sampel. Kamu hanya menerima arahan. Kat mana saya nak buat sampel je. Ini kamu kena ambil arahan ini daripada penyelia kamu. Ataupun kalau peringkat kita belajar ni, arahan daripada cikgu lah. Tempat lokasi. Lokasi ni termasuklah nombor kolam ataupun hatchery mana, ataupun kolam mana. Itu kod kolam ke, itu lokasi lah. Okey. Ini cikgu cakap ya. Tujuan persampelan. Tujuan persampelan. Okey. Setakat ini ada soalan? Tak ada. Cikgu minum air dulu ya. Kalau kamu ada makanan ke, makanlah. Cikgu tak nampak kamu buat apa kat sana kan. Okey, kita teruskan dengan tujuan persampelan. Jadi cikgu dah cakap apa tujuan kita daripada kita buat sampel ni. Okey, yang pertama dia adalah kita nak anggar keperluan makanan. Ini paling utama lah. Tujuan utama kita buat persampelan ni, kita nak anggar keperluan makanan. Apa maksud keperluan makanan? Maksudnya dalam satu hari berapa kilo kita nak bagi makan ikan. Macam mana kita nak tahu berapa kilo kita nak bagi makan kepada ikan? So kita kena buat persampelan. Persampelan ini penting bila hasil daripada sampel ni, terutamanya berat badan ikan, berat badan. Daripada berat badan ikan, kita tahu berapa kilo kita boleh bagi makan kepada ikan. Kalau ikan tu berat badan dia sedikit, mana sedikit kilo lah kita bagi makanan kepada ikan. Makanan ni pellet lah. Pellet, maksudnya pellet. Maknanya daripada berat badan tu, keseluruhan berat badan tu kita puratakan. Nanti kamu belajar lah nanti. Ini kamu belajar, tapi cikgu cerita dulu. Puratakan berat badan, nanti kita darabkan dengan kadar beri makan. So kita tahu berapa kilo untuk
kita bagi makan kepada ikan dalam satu hari? Dalam satu hari berapa kali kita bagi makan ikan? Siapa boleh jawab? Kamu dah belajar ni, beri makan ikan. Berapa kali satu hari? 2 kali. 2 kali. Okey, kalau ikut teori, masa mana? Masa bila kita nak bagi makan? Pagi dengan petang. Secara lebih tepatnya macam mana? Cikgu ajar macam mana? Cahaya matahari duduk di berapa degree? 15 degree daripada permukaan bumi. Betul ke? Ke cikgu yang salah? Maknanya pukul berapa? Pukul 8. Pukul 8. 8 hingga 96. Tak awal sangat ke pukul 8? 8 hingga 9 je? Atau 9 hingga 10? Petang 5 hingga 6. 5 hingga 6. Tetapi ada juga formula dia bagi 3 kali sehari. Ada formula dia bagi 3 kali sehari. Dalam bidang aquaculture ni, dia banyak perkembangan dia sangat drastik. Sangat drastik. Ada penternak ini bagi 3 kali makan. Contohnya satu hari tu dia dapat 9 kilo. 9 kilo makanan kena bagi dekat ikan. 9 kilo dah bagi dekat ikan. Satu peternak ni dia bagi 3 kilo pagi, 3 kilo bukan tengah hari ya, dia hampir nak tengah hari, 3 kilo petang. Dia bagi gitu, 3 kali satu hari. Ada juga peternak ini dia bagi dua kali saja. Kalau 9 kilo tadi 4 kilo setengah lah. 4 kilo setengah pagi, 4 kilo setengah petang. Itu adalah di luar sana lah. Kita belajar teori, kita hanya cerita 2 kali satu hari. Okey. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah kita nak kenal pasti status kesihatan. Status kesihatan. Di mana kita dapat tahu apakah tanda-tanda fizikal ternakan tersebut. Tanda-tanda fizikal kita dah belajar. Contohnya ada ulcer, ada luka, abdomen bengkak, mata dia terkeluar, sirip dia reput, insan dia reput, itu sebagai contoh dia punya tanda-tanda fizikal. Okey, yang ketiga kita tahu kadar tumbesaran dia. Kadar tumbesaran, di mana persempelan ni sangat penting. Daripada minggu yang keempat, daripada bila kita lepas ikan tu, minggu keempat tu kita dah buat, maknanya ataupun 1 bulan. Bulan yang pertama, bulan yang kedua, ada orang buat persempelan setiap bulan. Ada orang buat 2 bulan sekali. Itu banyak teori lah. Kita boleh tahu kadar tumbesaran dia. Maknanya bulan pertama kita dah buat kadar tumbesaran dia 10 cm. Minggu kedua kita buat kadar tumbesarannya 20 cm. Kat situ kita boleh nampak dia punya peningkatan tumbesaran dia. Kalau dia tidak meningkat tumbesaran dia, ada kita boleh kena pasti apa masalah dia. Kita kena kaji apa masalah dia kalau dia tak ada kadar peningkatan kadar tumbesaran dia. Sama ada dia tak makan makanan kita bagi, situ kita boleh tengok, kita boleh buat pemerhatian. Okey, yang keempat kita boleh anggar waktu tuaian. Waktu tuaian. Bila kita buat persempelan, kita boleh anggar. Ini minggu depan dah boleh tuai. Contohnya, ternakan ini minggu depan boleh tuai dah. Sebab kita nampak dia macam berat dia dah 500 gram. Mana minggu depan kita bagi makan lagi, mungkin 600 gram. 600 gram kita dah boleh jual. Okay. Supaya mudah kita nak buat urusan. Minggu depan kita dah tahu aktiviti kita adalah tuai ikan. Mana mudahlah kerja kita. So nak dapatkan di mana lokasi kita nak hantar ikan yang kita dah tuai, nak jual kat mana, berapa harga dia. Okey, situ kita dah boleh fikir. Okey. Oh, kat sini slide ni ada perincian dia ya. Nanti cikgu tak pergilah, cikgu dah
Cikgu dah bincang tadi. Ini adalah tujuan yang pertama tadi lah, anggar dia. Di mana ikan tersebut kita dapat purata berat dia, penting berat tu berat ikan dapat purata, kita jumlah darabkan dengan keseluruhan ikan di dalam kolam. Lepas tu ada satu lagi ni dia tinggal ni, darabkan juga dengan kadar beri makan. Ini kamu belajarlah nanti di semester kedua Semester kedua kita ada satu kira-kira sikit di mana jumlah daripada rekod persampalan kamu yang buat itu, nanti kita akan kira berapa kilo makanan ikan dalam satu hari. Okey, settle. Ada soalan kat sini? Pada peringkat kamu, kamu hanya perlu faham tujuan sampel ni. Pada peringkat kamu, itu saja. Okey, yang kedua, status kesihatan. Kat sini dah ada gambar. Ada ulcer, ada bintik putih, ini bintik putih ada abdomen dia ada mungkin bengkak ke apa ni insang dia termakan ke terlepuk ke macam mana. Okey, kita tahu apa dia punya penyakit, tanda-tanda fizikal dia. Kadar tumbuh sarang dia ada terbantuk atau tidak terbantuk. Okey, gambar B ni dia terbantuk. Gambar A tidak normal. Okey, kita dapat tahu kadar tumbuh sarang dia. Okey, seterusnya kita tahu waktu tuaian dia waktu tuaian dia. Kita tahu saiz dia, berat dia berapa. So mudah kita nak pasarkan ikan kita tu. Maknanya kita tahu ikan kita tu 1 tan. 1 tan bersamaan dengan berapa kilo? Siapa boleh jawab soalan cikgu? 1 tan berapa kilo? 1 tan berapa kilo? Apa boleh jawab cikgu punya soalan? Soalan cikgu, 1 tan ternakan bersamaan dengan berapa kilo? 60. 60. 1 tan. Come on, 1 tan ni. 1 tan air bersamaan dengan berapa kilo air? 1 tan ternakan bersamaan berapa kilo? 60 salah. 30 pun salah. 1000 kilo. Bagus Halia ni. 1000 kilo 1 tan 1000 kilo. Boleh bayang tak 1000 kilo 1000 kilo ternakan? Boleh bayang? Tak boleh bayang Kamu berapa kilo? Contoh cikgu 100 kilo Mana 10 orang yang cikgu? 10 orang cikgu 100 kilo. 100, yalah 1000 kilo 10 orang macam cikgu 100 kilo, jadilah 1 tan. Boleh ke? Cikgu ni 100 kilo ni. Okey. Makan PKP banyak macam kamu lah PKP duduk kat rumah, tengok movie, tengok Netflix kan. Tengok apa, yang terkini tu apa? Astro tu. Disney. Siapa yang ada kat rumah ada Disney? Hotstar. Okey. Disney Hotstar. Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu? Ya Allah. Tahu, tapi tak mampu. Apa tu cikgu? Nanti buat kajian lah sikit, Haiman. Kajian sikit. Apa Disney Hotstar tu kan. Okey. Aris tahulah Aris Hakimi ke ni? Adwa. Okey, Aris Adwa Haris Adwa Haris. Okey. Adwa Haris dia duit dia banyak dia selalu kerja dengan ayah dia. So dia dapat belilah Disney Hotstar tu RM54 dalam masa 3 bulan Okey. Kupang itu. Skupang. Putih. Sorry cikgu luar topik sikit. Apa Okey, udang galah. Kalau kat sini pakar dia Cikgu Omar Cikgu Omar dia pakar udang galah ni. Kita panggil dia Jinggo Jinggo. Bila dapat besar ni memang hebat lah. Okey.
Udang galah ni tenakan yang kita tak tahu dia hidup ke tak hidup di dalam kolam kita sebab kita tak nampak. Makanan dia pun makanan tenggelam. Kita bagi makanan tenggelam. Dia tak makan di permukaan, dia makan di dasar, di dasar kolam. Okey, macam mana kita nak buat persampalan bila kita ternak udang galah? Kita buat persampalan di 4 lokasi atau 4 poin Poin di hujung, biasa kita ambil di hujung-hujung kolam lah. Okey. Untuk kita dapat tahu kita nak tengok kita punya persampalan kita nak tengok kita punya udang galah. Kalau di Teluk Intan banyak Teluk Intan ni dia famous dengan udang galah dan industri dia banyak udang galah ni. Ada kedai udang galah ada ternak. Dia ada biasa kan ni orang dah ternak dalam kolam je. Okey, kalau kita punya sungai Perak di sekitar Teluk Intan ni dia banyak induk-induk udang galah. Jabatan Perikanan pun kalau nak ambil induk dia buat sampel kat sini lah. Okey Ini contohnya kita buat persampalan di penjuru kolam. Okey, kaedah persampalan kaedah persampalan ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama adalah jala, kaedah kedua kita sauk. Itu kaedahnya, kaedah menjala dengan kaedah menyauk. Menjala di kolam, menyauk di tangki Ini gambar ini salah ni. Dia menyauk di parit ni di parit. Okey. Maklumat yang perlu kita catat semasa buat persampalan adalah masa, tarikh, nama, pengambil, spesies, lokasi, kuantiti, saiz, berat, tanda-tanda fizikal. Semua maklumat ini ada di borang persampalan. Borang persampalan. Okey, yang paling penting adalah saiz dengan berat. Berat itu penting, perlu dicatat dalam borang persampalan. Okey, seterusnya ini cikgu sebut tadi, rawat dengan akriflavin. Ada bentuk cecair, ada bentuk serbuk. Dia sebagai cakap apa tu, kalau kamu ada ini kan, iodine tu kan untuk rawat luka. Ini luka untuk tenakan lah. Okey. Dia ada teknik pegangnya. Ini diajar teknik pegang tenakan. Pegang secara ada penuh kasih sayang lah. Yang kasar dengan kita punya tenakan takut dia stres. Bila stres akan menyebabkan penyakit. Mudah datang penyakit pada dia. Okey, last sekali adalah itu saja. Last sekali dia ulang balik daripada yang pertama. Okey. Ada soalan? Ada ya. Kalau tak ada soalan okey, kita teruskan dengan cikgu nak bagi taklimat berkenaan dengan apa kita nak buat amali minggu depan kita nak buat amali kita nak buat amali. Nak buat amali cikgu dah habis fikir macam mana nak buat amali ni. Sebab kamu kat sana, cikgu kat sini. Idea cikgu yang paling mudah sekali yang boleh kita buat adalah kamu buat laporan amali, laporan langkah kerja, laporan langkah kerja amali. Lepaslah kamu buat laporan, kamu buat perbentangan semasa kelas online. Kat sini ada soalan tak? Perkara pertama kamu buat adalah laporan amali. Okey, ada soalan? Macam mana nak buat laporan amali? Macam mana? Sorry Fatin. Macam mana nak buat laporan amali? Cikgu cerita macam mana nak buat laporan amali ya. Okey. Disebabkan kita tak buat lagi amali, cikgu bayangkan kamu ini buat perancangan nak buat amali. Boleh ya? Faham maksud cikgu? Rancang kita nak buat amali. Okey. Kamu buat itu dengan beberapa medium. Medium yang paling mudah adalah kamu tulis tangan.
Dalam kertas A4 tulis tangan. Dalam kertas A4 tulis tangan. Ataupun kalau kamu ada komputer. Ini lagi baik. Ada komputer, kamu edit format yang cikgu bagi dalam bentuk Word ataupun bentuk PowerPoint slide. Faham? Kalau pelajar, ini cikgu cakap ini, pelajar itu ada komputer. Cikgu cerita pelajar tu ada komputer. Pelajar ada komputer, nanti cikgu akan send cikgu pun laporan amali ni sebagai kamu nampak di skrin kamu tu. Cikgu send ke grup, nanti kamu download, nanti kamu edit laporan amali ini di dalam komputer kamu. Edit tu dengan apa? Dengan media apa? Boleh medium Microsoft Word. Ini Microsoft Word. Yang cikgu present tadi dia panggil PowerPoint. PowerPoint slide. Okay, boleh guna mana-mana. Boleh guna apa-apa medium. Cikgu tak kisah. Okay, kalau pelajar itu tiada komputer, boleh angkat tangan siapa yang tak ada komputer? 1 2 3. Oh, semua tak ada komputer ni. Allahu Akbar. Okey, kalau pelajar yang tak ada komputer, jelah ramai yang tak ada komputer. Yang ada ni Putri ada, Syazwani ada, Syafika ada, Fatin ada, Amirul ada, dah tak payah angkat tangan dah. Nabila ada kan. Yang ada komputer, cikgu harap gunakan komputer tersebut untuk kamu edit file yang cikgu bagi ni dalam bentuk Microsoft Word ataupun PowerPoint slide. Boleh? Okey, apa kamu nak tulis dalam laporan tersebut? Apa yang kamu nak tulis? Pertama, kamu tulis nama kamu. Nama, nombor kad pengenalan. Okey, kod dan tajuk modul. Modul kita dah tahu kita ada 4 modul. Kod dan tajuk modul. Yang modul yang pertama, kod dia apa? 1013. GAK 1013. Kod ini kamu boleh dapatkan di mana? Di jadual ada. Jadual kelas kamu ada. Di depan kertas penerangan ada. Kalau tak silap cikgu lah. Okey, ingat balik ada 4 modul ya. Modul 1 1013, modul 2 1023. Ini dah cikgu dah berbuih mulut ya. Cikgu cerita kat kamu ini dah berbuih dah 2 minggu sebelum kamu masuk kelas tu cikgu dah cerita dah semuanya ya. Ada kawan kamu tu yang tulis. Bagus 1013, 1023 kamu belajar dengan Cikgu Omar. Asas pemilihan tapak, asas penyediaan tempat tenakan. 1033 asas pengurusan tenakan, 1042 asas penghasilan makanan hidup. Kamu belajar dengan saya. Kamu belajar dengan saya. Okey. Perkara pertama kamu kena tulis adalah bahan, senarai bahan dan peralatan. Kat mana kamu nak ambil senarai bahan dan peralatan? Di slide cikgu present. Di slide cikgu present ada. Di kertas penerangan ada. Di kertas kerja ada. Okey, kertas kerja. Cikgu tak pernah bagi lagi kertas kerja ya. Cikgu tak pernah bagi. Nanti cikgu bagi kertas kerja ini kepada kamu dalam bentuk mana cikgu nak bagi dalam kelas Google Classroom boleh cikgu bagi kertas kerja ataupun cikgu masukkan dalam Telegram. Nanti kalau dalam WhatsApp pun boleh cikgu dalam grup kamu cikgu boleh bagi kertas kerja ni banyak lah nanti. Kita fikirlah balik nanti macam mana Cikgu Omar. Kita bagi kertas kerja kepada kamu. So kamu boleh rujuk kat situ senarai bahan dan peralatan. So kamu tulis kat situ. Tulis berapa senarai ni kamu tulis. Yang kedua kamu tulis langkah kerja.
Langkah kerja ni dah berbuih dah mulut je bagi Okey, kat mana kamu boleh rujuk langkah kerja? Boleh rujuk di kertas penerangan, ada juga. Di slide cikgu ngajar ada juga. Di slide tu ada juga. Di kertas kerja. Kertas kerja ni ada lah banyak ada di kertas kerja. Okey. Yang ketiga, apa kamu kena tulis? Yang ketiga, kamu kena tulis hasil kerja. Hasil amali tu apa hasilnya? Yang keempat, langkah keselamatan. Okey, 4 perkara ini yang kamu kena tulis. Yang pertama, senarai peralatan. Yang kedua, prosedur atau langkah kerja. Yang ketiga, hasil kerja. Yang keempat, langkah keselamatan. Setakat ini ada soalan? Setakat cikgu cerita ini ada soalan tak? Boleh respon kat cikgu? Ada soalan ke tak? Ada. Ada. Okey. Faham 1, 2, 3, 4 faham? Okey. So, daripada kamu tulis itu dia akan jadi macam ini. Dia akan jadi macam ini. Dia jadi macam ini. Sekejap ya, cikgu present. Dia jadi macam ini. So tulislah nama kamu kat atas sini. Nampak ke? Cikgu tak keluar slide pun. Oh, okey dah keluar. Dah. Sabar. Okey. Dah nampak? Nampak ke? Jelas? Nampak. Dia akan jadi macam ini. So inilah kamu kena buat pembentangan. Boleh? Kalau yang ada komputer lagi mudah untuk buat pembentangan kerana kamu biasanya kamu masuk kelas cikgu ni guna komputer ke atau guna telefon? Yang ada komputer. Telefon ada, komputer ada. Lebih baik pakai komputer lah nak present ni. Okey, pelajar yang guna telefon boleh present juga. Boleh present. Guna telefon boleh present sebagai contoh okey, nanti cikgu sabar ya. Cikgu masuk, cikgu punya okey. Ini. Okey, dia akan jadi macam ini ya. Nombor 1 kamu tulis jaring senarai peralatan bahan. Nombor 2 kamu tulis langkah kerja Langkah kerja 1 kita kena pasti sampel, ambil, ukur, timbang, rekod, lepas, rawat Ini kena tulislah langkah kerja ini. So kamu kena bagi tahu cikgu apa langkah kerja kita nak buat amali tersebut Okey, boleh. Boleh ya? Okey, yang ketiga hasil kerja. So, hasil kerja ini kena fikir sedikit. Kamu kena fikir di mana hasil kerja ini contohnya tadi kita bincang sampel kan. So tenakan disampel secara rawak. Ini hasil kerja kamu. Yang kedua, semua maklumat direkodkan dalam borang persampelan. Okey, langkah-langkah keselamatan memakai pakaian keselamatan diri, menguruskan tenakan dengan baik. Ini. Bolehkah ada soalan setakat ini? Ini akan jadi bila tu. Okey, kalau pelajar tu ada komputer, dia mudah. Dia type je pakai komputer. Kalau pelajar itu tak ada komputer, kamu kena tulis tangan. Bila dah tulis tangan, kamu kena snap gambar lah. Kamu kena snap gambar. Cikgu. Ya saya. Hai Michael kata dia nak guna TV, boleh ke? TV? Kenapa guna TV tu? Aiman cikgu. TV kamu TV Android ke? Wah, bukan kaleng.
Itu dah taraf kayangan tu. Aduh, ini kan tak perasan tadi. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Sekejap ya. Cikgu nak tunjuk kamu cikgu present pakai telefon. Okey, dengar suara cikgu? Dengar je. Dengar? Dengar. Okey, sekarang ni cikgu guna apa? Maknanya kamu tak ada masalah, nak guna telefon tak ada masalah, guna present guna laptop pun boleh. Boleh ke? Boleh? Boleh. Sure. Okey, itu saja cikgu rasa yang cikgu ini. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan? Ada tak faham nak buat? Ada. Ada pelajar yang tak faham macam mana nak buat? Ada kot kan? Cikgu dah jelas cikgu rasa tu. Apa Haiman? Okey, macam mana sekiranya kamu pada hari tersebut internet tak ada, slow ke apa ke? Macam mana? Slow ke apa ke macam mana? Okey, cikgu terlupa satu. Macam mana kamu nak present? Macam mana kamu nak present? Kita present ikut jadual. Cikgu dah bagi jadual kamu nanti. Ini contoh jadualnya. Nampak ke? Nampak. Ini jadualnya nanti. Maknanya 5 hari bulan 7 adalah pelajar tersebut. 1 hingga 13. Modul yang pertama dan modul yang kedua. Bermakna setiap pelajar hanya perlu present satu kompetensi untuk satu modul sahaja. Maknanya kalau Fahmi ni, cikgu cerita sini Fahmi, dia modul pertama, kompetensi pertama sahaja. Untuk modul pertama. Okey. Modul yang ketiga, kompetensi pertama, modul yang ketiga, kompetensi pertama. Modul yang kedua, kompetensi yang pertama. Modul yang keempat, kompetensi yang pertama. Maknanya, satu modul, satu kompetensi saja yang kamu perlu present. Faham ke? Okay. Ini adalah cikgu buat ini. Ada yang pelajar tu dia tak kena dia. Dia tak kena maknanya dia akan ulang. Aku rasa tak ulang kot. Okay, kita present guna jadual ini. Cikgu tahu jadual ini mungkin pelajar-pelajar ini tak dapat masuk online. Cikgu tahu. Mungkin. Tapi dalam jadual ini siapa yang terlibat untuk hari tersebut perlu bersedia lah. Perlu bersedia. Okay. Agak sukar sedikit lah bagi pelajar-pelajar yang tak ada internet. Kita faham lah. Okay. Kalau pelajar tu tak ada internet, nanti cikgu cakap suruh dia buat dan hantar. Snap gambar hantar kepada cikgu ataupun hantar dalam grup. Supaya kita boleh tengok apa dia punya ini. Boleh ke? Takat ni faham jadual penggiliran? Sebagai contoh, siapa? Putri ya. Putri, hari Isnin kamu present modul kedua, kompetensi yang pertama.
Lepas tu hari Selasa kamu tak perlu present. Tapi perlu masuk kelas. Cuma tak perlu present. Okey, siapa tadi? Tanya cikgu. Siapa tadi? Cikgu present tu seorang-seorang ke? Ya, seorang-seorang. Cikgu dah kecikkan dia punya skop kamu tu. Hanya satu saja kompetensi untuk satu modul. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Present tu perlu buka kamera ke tak perlu? Tak perlu cikgu. Cynthia. Tak perlu ikut kamu lah. Asalkan cikgu nampak dia punya ini apa laporan tadi. Laporan tu kena nampak lah. Boleh? Alah malu sangat kamu ni. Aduh ya Allah. Buka lah Mana nak kamera. sampai tudung cikgu? Ya Allah Akbar. Kena pakailah tudung. Ni kita kelas ni secara online. Secara ini formal tau, kalau dalam tempat lain formal. Perlu buka lah nanti kamera formal. Okay, siapa yang ini kalau boleh cikgu showkan kamu buka kamera lah tapi pakaian tu kamu kena sesuai lah dengan keadaan kita ni. Keadaan kita belajar secara semua orang ada ini kena apa behave lah Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Cikgu Omar ada nak tambah apa-apa? Nick, nak tanya sikit lah. Ya. Okey, untuk yang amali nanti, Okey. pelajar dia nak membuat pembentangan tu, dia nak rujuk pada kertas penerangan ataupun kertas kerja? Seeloknya kertas kerja. Seeloknya Kertas kerja? Seeloknya lah. Tetapi kertas kerja tiada dengan kamu semua kan, pelajar? Jadi kita perlu masukkan kertas kerja di mana-mana channel lah. Aku fikir dalam channel Telegram. Pelajar semua ada Telegram ke? Sebab kalau masuk dalam WhatsApp hang jadi sebab banyak sangat. Ada 34 kompetensi semuanya. Untuk semester pertama ni ada 34. 5, 8, 8, 3. Betul ke 34? 8, 8, 16. Ya, 24 ke 34? Macam tu lah. Aku tak ingat. Cikgu Omar, menjawab ke? Rasanya sebab rasanya lah ada pelajar kita yang tak ada Telegram lagi. Jadi apa kata kalau kita PM seorang-seorang? PM seorang-seorang. Bagus. Semua kompetensi kertas kerja tu nanti biarlah dia orang buat ikut kertas kerja tu. Ya, PM tu mengikut jadual ini. Ya, maknanya kena PM seorang-seorang. Maksudnya contoh modul 1, modul 2 aku PM sendiri pada budak-budak tu. Okey. 3, 4 kau PM sendiri budak-budak yang berkaitan. Okey, maknanya kalau Fahmi ni dia dapat modul 1 kompetensi pertama lah. Kertas kerja yang tadi tu lah. Yang tadi pula. Sorry. Yang K3 modul yang ketiga K1. Tadi Fahmi dah buat lah kiranya. Betul lah. Nanti kamu tunggu cikgu PM kamu ya. Jangan blue tick je. Okey. Kamu tunggu cikgu akan PM kepada kamu hanya kertas kerja yang perlu untuk kamu present saja. Boleh ke pelajar-pelajar? Faham ke? Faham. Okey, besar harapan cikgu kamu boleh selesaikan tugasan amali ni penting kerana ini adalah markah PB kamu. Markah ini cikgu hantar kepada lembaga peperiksaan dan kepada JPK. Sangatlah penting pada cikgu dan kepada kamu. Sebab kita pun tak tahu depan hari kita pun macam mana pun kita tahu ni. Kalau ikut keadaan ni, kalau tak sampai lebih dari 4,000 lagi, maknanya kita fasa pertama. Jadi bila fasa pertama kita tak tahu selepas cuti
semester nanti, selepas cuti hari raya nanti, sambung lagi ke tidak? Sebab lepas cuti tu sepatutnya kamu dah masuk sekolah. Kamu ada 4 minggu. 2 minggu belajar, 2 minggu exam. Ingat tu Lepas cuti hari raya, kamu dah masuk sekolah. 4 minggu kamu ada. 4 minggu maknanya 2 minggu kamu belajar, 2 minggu kamu exam. Kita ada hanya 2 minggu saja untuk menghabiskan semua kompetensi kita. Maknanya tak sempat lah. Bila cikgu buat inisiatif macam ini, kamu perlu selesaikan inisiatif ini atau bekerja ini supaya markah untuk PB setiap modul itu ada. Ada. Okey? Ada apa-apa soalan lagi? Cikgu dah ambil gambar je tadi. Hari ni kita ada 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tadi cikgu nampak ada siapa yang masuk ni dalam live? Syahrin. Syahrin ada. Syahrin faham ya? Boleh respon Syahrin? Okey. Itu saja cikgu rasa untuk kelas hari ni. Ada apa soalan yang terakhir? Cikgu, kerja hari ni buat dalam kertas A4 ke buat dalam modul hari tu? Modul hari tu, sebab modul tu ada dengan kamu kan? Ada? Ada buat modul tu, nanti snap gambar hantar cikgu. Okey, macam biasalah. Okey. Nana Syakina, ada apa-apa soalan? Boleh faham ke cikgu cerita pasal amali tadi? Senyap je. Tak apalah Okey. Nanti cikgu sharekan dia punya laporan apa semua ni dan arahan kepada kamu, jadual apa semua. Kertas kerja nanti cikgu PM kan. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih semua kerana mengikuti kelas pada hari ini. Okey. Kita akhiri kelas kita.